Test 1, 2, 3. Assalamualaikum. Salam. Ya. 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 Okay, Assalamualaikum dan selamat datang ke special podcast bersama dengan saya Omar daripada Team Kroopers dan juga Tuan Hai. Ozi Zuri. Assalamualaikum, saya Ozi Zuri. Apa khabar semua? Yes, khabar baik tuan. Right, so hari ni kita dalam special podcast kita buat. Yes, kita dalam special podcast. First episode lah Yes, first episode. Minta maaf kalau galut-galut sikit. Ya. Kan kita tengah mencari mencari tune. Right. So, untuk special podcast ni, podcast podcast. Special podcast ni insya-Allah kita akan cuba nak kupaskan dengan lebih detail lagi. Yap. Tujuannya dibuat adalah untuk kita kupaskan lebih detail lagi tentang topik-topik hangat yang berlaku di dalam bisnes semasa. Ya, kita just nak sembang santai, kita nak lebih kepada bersembang tentang realiti dalam bisnes juga. Yes. So that's why kita buat this podcast sebenarnya untuk untuk kita berikan ulasan yang lebih panjang mungkin. Betul. Okay, something yang lebih extra. Mungkin sebelum ni kita terapat bercakap dengan lebih panjang. So hopefully dengan podcast ni kita boleh bantu you all dan kita sharing lah. Yes. Macam kita sembang kat rumah lah sekarang. Macam kita kat Betul, studio betul, sekarang betul, ni kan. betul. Dan kepada anda yang mungkin ada benda yang nak kita kupaskan, nak Tuan Ozi kupaskan, boleh komen di ruangan komen untuk kami tahu lagi mungkin apa yang anda nak di orang kata dia apa Tuan Ozi? Di podcast dia. Di podcast ni diterangkan di podcast ni. Kalau okey kita akan continue podcast ni insya-Allah. Betul. So apa pun ini adalah first time kita buat special podcast khas untuk anda semua yang menonton. And okay, kita tak nak buang masa terus. Apa benda yang kita nak sembang hari ni? Okay, so untuk kali ni punya topik. Alright. Apa yang kita dah dapat, apa yang kita dah dapat, selalunya benda ni selalu terjadi juga. Okay. Ada benda yang jadi, ada benda yang tak jadi. Okay. Kan. So so topik untuk hari ni adalah tentang bekerja ataupun bisnes dengan adik-beradik. Asyik baik cakap bekerja, ingat berkahwin. Berkahwin. Sekarang bahaya. Bahaya. Okay. Betul. So, sorry mengganggu tadi. Saya mengganggu. Tak apa. Tak ada masalah. Dah kahwin Alhamdulillah. Selamat. Alhamdulillah. Okay. So senang kata kita nak sembang untuk podcast ni adalah lebih kepada isu ataupun apa yang berlaku sekiranya kalau kita buat bisnes adik-beradik kawan-kawan. Betul. Kita fokuskan kepada adik-beradik. Okay. Sebab kawan-kawan ni dia hal lain pula. Okay. Kan adik-beradik ni dia macam dia macam orang kata ada taliran. Aliran ke taliran? Pertalian. Apa kau? Apa bahasa Melayu problem. Okay, so terusan. Yes. Terusan suas tu. Okay, so bila kita cerita tentang bekerja ataupun bisnes bersama dengan adik-beradik, apa isu yang kita dapat yang telah pun berlaku adalah ini benda-benda yang orang kata business owner suka untuk tidak mahu buat. Okay. Kerana ada isu-isu seperti ini, which is bila kita ada adik-beradik yang bekerja dengan kita, bisnes dengan kita, dia orang akan buat suka hati. Contoh buat ikut suka hati ni adalah macam office hour pukul 9 sampai pukul 6 petang. 9 pagi 6 petang, tapi ikut suka dia datang. Kadang dia datang pukul 11. Okay, Cop, sebelum kita start, saya just nak tanya dulu lah. Apa pendapat Omar lah kan tentang kalau orang kata buat bisnes adik-beradik? Pendapat saya? Yes or no? Bagi saya okey je. Okey je. Saya okey je. Ikut pendapat Omar apa pula macam? Pendapat saya? Saya pula take over boleh. Pendapat saya kalau nak jalankan bisnes bersama dengan adik-beradik, adalah yang pertama sekali dia kena be professional lah dengan apa orang kata bila di waktu kerja. It's all about professionalism. Kan, you tak adalah kata macam aku adik kau abang aku ni lah semua kan. Yang tu semua kita tinggal di rumah. Faham? Kalau kita boleh respect that kind of professionalism, dan benda tu tidak akan menjadi masalah sebenarnya kepada anda. Masalahnya sekarang ni yang berlaku adalah kita selalu take for granted. Kita take for granted ni macam Melayu apa tuan? Ambil mudah, ambil ringan. Ambil mudah, ambil ringan, ambil kesempatan. Yes. Kan sebab ni company abang aku, ni company bapak aku. Kan so lantaklah kena datang awal ke tidak semua kan. Betul. At least ni company bapak aku, siapa kau nak marah. So benda-benda tu adalah benda yang akan mencemarkan institusi. Institusi yang kata bisnes, kekeluargaan dan bisnes tu sendirilah. Kekeluargaan dan bisnes. Okay, so apa isu yang kita nak bangkitkan ni? Apa yang kita nak
bukanlah berdebat. Kita nak kupas lah. Mengupas, yes. Kita nak kupas. So isu dia adalah macam saya cakap tadi. Laju sangat tu. Nak pergi mana? Okay. So yang pertama tadi buat ikut suka hati. Okay. Yang kedua dia kata salah guna kuasa. Okay. Salah guna kuasa ni macam contohnya company ni bapak dia ataupun abang dia punya. So dia ni sebagai pekerja di bawah lah. Tetapi dia overpower. Dia buat decision sendiri. Dia kata tiba-tiba ada satu projek ni you have to buy ataupun nak kena beli banyak benda dan nak kena spend. Tiba-tiba dia tak bincang dulu dengan atasan, terus dia decide untuk beli. Macam tu lah. And then dalam masa semua salah guna kuasa ni influence pula pekerja-pekerja kata bos kau ni tak bagus. Yang bos tu mungkin abang dia, bos dia mungkin adik dia. So that dia nak cantas. Dia nak naik atas. Setuju? So tu salah guna kuasa. Yang ketiga nak lebih. Isu nak lebih bila bisnes adik-adik ni nak lebih ni, contohnya masuk projek, aku nak projek yang lagi tinggi lah. Aku tak nak yang bawah-bawah ni. Padahal dia tak ada lagi experience. Dia baru masuk mungkin dalam 3 bulan dah dia nak projek yang gila-gila lah. Betul. Kan? Ataupun dia nak, orang kata nak gaji lebih yang tak setimpal dengan apa yang dia buat. Dia nak beza dengan pekerja-pekerja yang sedia ada. So itu adalah orang kata isu-isu nak lebih lah. And then seterusnya ada lagi Tuan Aziz. Ada beberapa soalan tak nak tanya, maybe anything mungkin berkaitan dengan benda ni. Okay. Sebab saya ada, okay lah saya share story sikit. Saya memang boleh. ada experience buat bisnes dengan keluarga saya. Okay. Even sebelum lagi saya lahir waktu kecil, arwah atuk saya ada kilang sos. Okay. Dan bisnes tu pun namanya Sos Rohani. Rohani Sos. So bisnes tu pun ada kilang. Okay, dekat Sungai Petani, Kedah. Yang manage bisnes tu pun adalah aunty saya, makcik-makcik saya dengan pakcik saya juga. So pada waktu tu tapi saya tak pastilah waktu tu ada masalah family ke tak. Mungkinlah ada, sebab waktu tu umur saya baru 6 tahun 7 tahun. So apa yang saya tahu adalah pada waktu tu pergi kilang, main-main. Lepas tu isi sos dalam botol, dan tutup. Belajar macam itulah. Itu production lah. So itu the first experience saya lah. First pekerjaan Tuan Rozil lah. First pekerjaan saya adalah menutup tudung sos tomato dan sos cili. Yes, pada usia 6 tahun. Okay, dekat kilang atuk saya. So dekat situ, itu the first one lah. The second part adalah saya pernah start, saya start business secara serius dengan mak saya. So macam mana boleh start adalah kita keluarkan satu produk. Awal-awal kita keluarkan kek coklat, kemudian kita keluarkan crunchy almond, ataupun brand dia adalah Kroop caramel. So ada banyak juga sebenarnya yang berlaku di antara saya dengan mak saya, which is sebagai anak ni pula kita akan ada satu isu di mana kalau kita tak setuju dengan mak kita, sedangkan dia mak kita, tapi kita buat bisnes dengan dia. So bila kita tak setuju tu, bila kita nak cakap something tu, kita nak kena berlapik kadang-kadang. Tak boleh open lah. Kita tak boleh, sebab pada waktu tu leadership semua tak belajar, tak faham. So bila kita bercakap dengan mak kita tu, mak saya bahagian production, saya bahagian marketing. Bila marketing jalan, production tak boleh pergi, tak ada produk, sangkut. So saya nak kena marah dia ke macam mana? Sebab dia yang lead the production. Dia kata nanti anak ada haraka. Pula. Itu isu yang paling ditakuti sebenarnya. Betul. Itu isu yang paling ditakuti, sebab kalau dikatakan aku ni anak ada haraka, habislah, mampuslah aku. Kan? Macam mana nak buat bisnes? Tak boleh lah macam tu. Betul. So itu kalau saya buat marketing dan produk tak ada. Ada waktu pula marketing tak jalan, production tapi mak saya asyik buat production. Itu pun masalah kan. Tapi dia boleh marah saya sebab dia mak saya. Tapi itulah yang berlaku bila kita confuse. Bila kita bercakap ni, kita gunakan topi anak ke kita cakap topi mak. Itu yang berlaku dengan mak saya pada waktu tu. Di situlah saya belajar macam tak boleh ni. Kalau kita nak grow dalam bisnes ni, walaupun dia mak kita, kita kena ada satu mindset di mana kalau kita bercakap dengan mak kita, kita kena bagi dia faham. Tak kisahlah dengan mak ke dengan ayah ke, dengan sesiapa dalam you punya bisnes. Kalau dia ada adik-beradik, you kena clear dengan dia. Bagi tahu, saya bercakap bukan sebagai seorang anak. Contoh, bila saya nak discuss dengan mak saya pada waktu tu, saya cakap, ini bukan bisnes, ini bukan hal anak beranak.
Ini bukan hal family. Itu semua dekat rumah. So saya kata, okay, kalau saya nak bercakap ni, saya kena jelas. Saya bercakap sebagai seorang yang run marketing, apa yang production nak kena prepare untuk saya. Kalau tidak, saya tak boleh run marketing. Betul. So itu sebenarnya adalah isu yang selalu berlaku. Especially saya tengok bila saya dah train lebih 300,000 orang sebelum ni. Adakah minta maaf tadi. Adakah dia adalah orang kata masalah komunikasi antara orang kata dalaman lah bila kita bekerja ataupun bisnes dalam keluarga ni? Dia memang ada masalah communication tu sebab dia tidak jelas dia berkomunikasi untuk apa. Dia bercakap untuk apa. Dia bercakap mewakili siapa diri dia. Dan isu ini juga berlaku sehingga sekarang juga sebenarnya. Contoh, bila ada pasangan, okay, dulu saya hanya bergaduh dengan mak saya. So hari ni saya ada isteri, saya ada wife. So sometimes, dan wife saya bersama dengan saya dalam this business juga. So bila kita bercakap kadang-kadang, kita terlupa yang kita cakap sebagai suami ke, ataupun dia cakap sebagai isteri ke, ataupun kita berdua ni bercakap sebagai business partner yang nak growkan company. Dan ramai usahawan hari ni yang memang ada business. Dan bisnesnya adalah based on suami isteri. Ada yang suaminya sebelum ni bekerja, kemudian berhenti kerja dengan dia. Ada yang isteri sebelum ni bekerja, kemudian dia berhenti dan bekerja dengan dia, support dia punya business. So ini isu yang nak kena difikirkan. Okay, so bila saya kata adik-beradik ni, saya rasa boleh kita masukkan sekali dengan husband and wife lah. Okay, boleh. So itu isu-isu yang selalu terjadi lah. Sesuai lah kan dengan ni. So bila kita nak jalankan bisnes, kan, secara adik-beradik, sama ada suami isteri ke, kan, parents dengan anak ke, daripada experience Tuan Rozil tadi lah kan. So adakah dia sangat penting untuk senang kata, macam saya awal tadi bila Tuan Rozil tanya tentang pendapat saya kita berniaga dalam bisnes sebagai adik-beradik ni, adakah sangat penting untuk kekalkan professionalism di dalam bisnes tu? Bagi saya, adik-beradik ke tak adik-beradik ke, sebenarnya memang kena professional lah. Professionalism tu kena ada juga. Sebab kalau let's say kawan ke, adik-beradik ke, sebenarnya kita kena be professional. Tapi isu dia adalah susah nak professional ni. Betul. Susah nak professional. Kita nampak macam senang lah. Macam senang. Boleh lah cakap be professional. Kan, adik-beradik tak beradik, kita kena professional. Tapi balik rumah sekejap lagi dia menyimpan. Dia menyimpan, lepas tu dia berdendam. Itu masalah tu. Kan. Tapi benda tu yang kadang-kadang kita tak boleh nak kontrol tu. Setuju. So macam mana tu harus kontrol? Saya selalunya saya akan make it clear. Contoh dengan family, saya akan cakap, okay, ini adalah pendapat saya based on orang luar yang bukan sebagai family. Contohnya bila saya bercakap dengan parents saya, ada bisnes yang saya buat dengan parents saya, ada juga bisnes yang saya buat dengan adik-beradik saya. Saya akan cakap, to be clear, ini adalah nasihat from, bukan your brother, bukan daripada abang you, but is your orang luar yang nampak benda yang you nak kena improve. So terpulang kalau you nak terima ke tak. And sometimes mungkin akan bergaduh juga. That's normal. Cuma bila kita ada satu attitude di mana yang kita habis dekat situ sahaja, kita kena clear kan kita habis dekat situ. So maka benda tu boleh dikurangkan. Benda-benda yang macam berdendam dan sebagainya kan. Betul. Tapi kalau macam berdendam teruk sangat, macam mana? Kita nak buat bisnes ke tak buat? Kalau berdendam teruk sangat, kita tak payah buat lah. Tak payah buat. Ada yang pilih untuk mengelakkan. Betul. Tapi bergantung kepada anda yang mungkin yang tengah menonton, kita tengah berbicara ni, dia sebenarnya apa yang kita tengah sampaikan terpulang kepada anda untuk anda fahami, dalami. Kalau anda nak lakukan, anda boleh lakukan. Kalau anda tidak bersetuju dengan apa yang kita tengah kongsikan, tidak ada masalah. Sebab kita bukanlah nak influence ke, kita nak suruh you buat macam tu macam ni ke, tidak. Tapi ini adalah lebih kepada perspektif ada perspektif lah yang kita nak sampaikan. Itu pun kita kena clear juga dengan penonton-penonton yang menonton untuk sesi untuk hari ni. This is just apa yang kita rasa. Dan based on apa experience saya lah. Kalau you rasa mana yang you boleh ambil, you ambil. You rasa benda yang you boleh belajar, you belajar. Betul. And saya setuju juga dengan apa tu, kalau you rasa macam susah sangat nak buat bisnes dengan adik-beradik ni, kalau boleh elakkan je lah. Elak. Tak semua adik-beradik yang you rasa you boleh buat bisnes pun. Yes, dan kita bukan nak meyakinkan. Kata macam buatlah dengan adik-beradik, buatlah dengan adik-beradik. Tapi dia tengok keadaan lah. Kalau you betul-betul okay dengan adik-beradik you,
Ada yelah, setiap orang dia tak ngam masing-masing. Ada adik-beradik, ada yang kakak dengar dengan abang dia, ada Betul. kakak yang tak ngam dengan adik dia. Yes. So depends. Kalau you rasa you punya adik-beradik tu okay untuk buat business together, and you go for it. Kalau you rasa macam benda tu tak okay dan you rasa macam memudaratkan nanti hubungan dan sebagainya, you better elakkan. So benda tu tak mengganggu. Pilihan di tangan anda. Betul. You pilih apa yang you buat, dan apa yang you buat hari ni adalah daripada apa yang you pilih. Yes, betul, setuju. It's your decision. Betul. Dan sekali lagi kita nak bagi tahu jugalah kepada anda, kita tengah bercerita ataupun kita tengah mengupaskan tentang kata situasi di mana adik-beradik berniaga sekali, bekerja sekali, sekali. Kari ikan. Okay. Kau campur. Okey. Minta maaf minta maaf. Banyak kali saya nak kena minta maaf. Laju sangat saya cakap. Jadi isu tadi kita dah selesaikan lah. Okay, salah satunya lah adalah orang kata communication. Betul. Kita kena betul-betul clear dengan kita punya adik-beradik ataupun husband and wife ataupun your parents ke apa semua. You have to be orang kata sangat clear dengan communication so that kata kita boleh professional dalam pekerjaan kita supaya kita tidak membawa masalah pekerjaan perniagaan di dalam personal kita. Kalau tak nanti tiba-tiba salam raya dah tak ada dah Tuan Zee. Kan, itu yang kita tak nak. Kan? Kita tak nak lah sampai salam raya pun dah tak nak, raya pun tak nak balik kampung. At the end of the day, family is number one. Betul. Kan? You takkan lahir kalau you tak ada family you. Betul. At the end of the day, you mesti ada family you. Okay, whatever situation lah di luar sana. But bagi saya, keluarga sangat penting. Sebab kalau apa berjadi pun, kita akan cuba untuk balik kepada keluarga kita juga. And our keluarga kita juga lah yang akan support kita dulu. Betul. Berbanding orang lain. Sebab tu ada lagu Balik Kampung. Kalau tak tidak nak balik mana. Dia tak ada pun balik taman, balik flat ke. Aduh, dia tak balik lah. Dia tak balik. Berapa minit dah kita bercakap ni? Sekejap, saya tengok Kita tengok. Mana? Kat mana ni? Di bawah tu. Bawah tu. 17 minit lah. 17 minit lah. Okay, kita tambah sikit lagi. Kita tambah sikit. Sikit lagi. Okay. Kita tak bercadang untuk buat panjang-panjang ni podcast ni. Betul kan? Kita nak dalam 10 minit, 15 minit. Tapi kadang terlajak. Saya minta maaf. Tak apa, kalau rasa macam tak cukup, mungkin you all boleh komen di bawah. Kalau you all rasa nak lagi lepas ni, bagi tahu. So maybe kita boleh try buat lagi lah. Saya rasa mungkin kita kena buat part 1, part 2, part 3. Kita tengok macam mana nanti. Tapi semua bergantung kepada anda lah. Yang mana yang menonton. Okay. Yep. So last one, anything you want to add on? Okay, tadi kita cerita tentang isu. Mungkin saya nak lebih fokus kepada kalau lah memang yang sekarang ni tengah pun berniaga secara adik-beradik, okay, ataupun husband and wife, ataupun dengan parents apa semua, apa yang nak kena ada supaya perniagaan tu kata selari, serasi, kata tidak ada isu-isu yang ni tak bergaduh lah. Tak bergaduh lah senang kata, dan boleh strive dengan lebih bagus. Okay, ada banyak je contoh-contoh business yang legacy business kita panggil. Okay. Bisnes-bisnes yang mungkin turun daripada ayah dia kepada anak dia. Ada banyak je bisnes di luar sana yang macam tu. Dan for me, kenapa bisnes-bisnes ni boleh sustain walaupun dia turun ke generasi sebabkan dia punya value yang dipegang tu, nilai yang dia bawa tu daripada awal, didikan awal tu, yang menyebabkan semua generasinya boleh carry value tersebut. Value ni maksudnya adalah pegangan tu. Maknanya bila ayah dia dah train dia daripada kecil untuk pegang prinsip yang ayah dia pegang, dan anak dia pun believe kepada that prinsip, maka benda tu akan membuatkan anak tu sendiri boleh carry that value. Tapi tidak juga menjanjikan yang one day anak tu akan continue father punya business. Betul. Ataupun mak dia punya business. Ada juga yang parent dia buat business, and then the day dia mungkin keluar buat benda lain. Yes. So benda ni tidak dapat dijamin lah. Cumanya kesefahaman, bagi saya nombor satu kesefahaman bila buat business keluarga. Okay, yang ada keluarga. Yang kedua, leadership kena strong. Maknanya leadership kat sini adalah you kena tahu you di office ke you di rumah. Ada orang daripada office balik ke rumah. Faham? Sampai ke rumah dia masih jadi bos. Betul. So kita tak boleh macam ni. Kita kena bezakan.
Benda tu. So barulah harmoni kat situ. Family akan happy. Bila bekerja pun happy. So bagi saya dua benda ni sangat penting. Sangat penting sebenarnya. Dan perlukan dididik lah. Dia perlu dididik. Betul. That's my part lah sebenarnya. Kalau pendapat saya saya tambah sikit pendapat saya, kalau bila berniaga secara adik-beradik ataupun husband and wife dengan family semua, bagi saya penambahan yang saya boleh lakukan adalah disiplin lah. Disiplin ni satu benda yang besar. Satu benda yang besar. Sama ada you disiplin bangun awal, sama you disiplin datang office awal, kan terpulang kepada you punya pemahaman. Tapi disiplin maksud saya di sini adalah disiplin untuk bergerak secara profesional di dalam perniagaan itu. Maksud kata you sangat faham you punya position you di mana. Position you di mana, siapa yang menjadi ketua, siapa yang harus support ketua, kan. Benda tu adalah benda yang sangat penting untuk you fokus jalankan bisnes itu supaya bisnes itu berjaya. Sebab kalau kita tidak disiplin untuk maintain that kind of, orang kata, the feeling tu lah, kan. Sebab selalunya bila kita cerita tentang adik-beradik punya bisnes ni, yang paling akan selalu kacau adalah feeling ataupun emosi. Yang mana dia rasa macam kenapa dia lebih daripada aku, kenapa aku kurang. Mostly yang akan mengacau adalah benda tu. Tapi kalau betul-betul kita berdisiplin dan tahu apa kita punya role dalam perniagaan itu, maka tiada masalah untuk kita bekerjasama untuk capai apa yang kita capai bersama. Betul. Communication, clarity tu. Job scope kena jelas. Betul. Itu paling penting. Bukan setakat family je. Bukan family pun lagi Betul. penting. Lagilah penting kan. So I think kita sampai situ saja dulu for special podcast untuk kali ni. So apapun, hopefully you all dapat learn something, and hopefully kita akan jumpa lagi di next episode yang seterusnya. Yes. Jumpa lagi guys. Thank you so much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.